Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sirajuddin Siswadi Putra bin Muhammad Syed, penceramah khusus haji tanah air tabung haji Malaysia. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama melaungkan lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang bermaksud, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Dalam mengerjakan ibadat haji, terdapat dua perkara yang perlu diketahui oleh jemaah haji, iaitu rukun haji dan wajib haji. Apakah yang dimaksudkan dengan rukun dan wajib haji? Rukun haji ialah pekerjaan asasi amalan yang mesti dilakukan oleh setiap jemaah haji ketika mengerjakan haji. Jika tidak ditunaikan, haji seseorang itu tidak sah, tidak sempurna, yakni tergantung dan masih tertakluk dengan larangan-larangan ihram. Rukun haji ada 6 kesemuanya. Pertama, niat ihram haji. Kedua, wukuf di bumi Arafah. Ketiga, tawaf di Baitullahil Haram. Keempat, sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Kelima, bergunting atau bercukur rambut. Dan akhirnya yang keenam, tertib pada kebanyakan rukunnya. Manakala wajib haji pula membawa maksud pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika jemaah tidak mengerjakan mana-mana daripadanya, haji tersebut tetap sah, tetapi ia menanggung dosa jika meninggalkan perkara-perkara tersebut dengan sengaja dan akan dikenakan dam menurut syarat-syaratnya. Wajib haji ada 6 perkara. Pertama, niat ihram di miqat. Kedua, meninggalkan perkara larangan dalam masa ihram. Ketiga, mabit di Muzdalifah. Keempat, melontar Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Kelima, bermalam atau mabit di Mina pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan yang terakhir, yang keenam, melontar ketiga-tiga jamrat pada hari tasyrik. Rukun haji yang pertama, niat ihram haji. Syaratnya mesti di dalam hati dan di dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat ia dilafazkan. Terdapat 2 persoalan berkaitan dengan niat. Pertama, bilakah jemaah haji boleh berniat ihram haji? Jemaah haji boleh berniat ihram haji bermula daripada 1 Syawal hingga seketika sebelum terbit fajar hari yang ke-10 Zulhijjah. Ini yang dinamakan bulan-bulan haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Sesungguhnya bulan-bulan haji itu adalah seperti yang termaklum. Oleh itu, sekiranya jemaah berniat di luar bulan-bulan haji seperti di bulan Muharram sebagai contoh, maka hajinya tidak sah. Sebaliknya, ihram itu akan berubah secara automatik menjadi ihram umrah. Persoalan kedua, di mana pula jemaah wajib berniat
dan apakah jenis niatnya? Niat ihram yang dilakukan oleh jemaah semasa berada di lokasi atau miqat makani yang ditentukan bergantung kepada cara mengerjakan haji. Sebagai contoh, sekiranya mereka mengerjakan haji tamattu, iaitu mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Bagi jemaah yang bergerak dari Madinah semasa berada di Zulhulaifah atau Bir Ali, berniatlah dengan ihram umrah. Manakala bagi jemaah dari Malaysia yang akan terus ke Mekah, hendaklah berniat di dalam kapal terbang semasa atau sebelum melewati Qarnul Manazil. Lafaz niatnya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Apabila jemaah tiba di Makkah, jemaah hendaklah menyempurnakan semua amalan-amalan umrah. Dan sebelum berangkat ke Arafah pada 8 Zulhijjah, iaitu hari Tarwiyah, jemaah hendaklah berniat ihram haji ketika berada di hotel penginapan di Makkah. Lafaz niatnya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bagi jemaah yang mengerjakan haji ifrad, mereka akan berniat ihram haji semasa di miqat, dan apabila telah sempurna dan selesai kerja-kerja haji, barulah mereka berniat ihram umrah di tanah halal seperti di Ja'ranah, Tan'im, hatta Arafah dan sebagainya. Manakala bagi jemaah yang mengerjakan haji qiran semasa berada di miqat, mereka akan berniat ihram haji dan umrah secara serentak, 2 dalam 1. Lafaz niatnya, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Sayugia diingatkan, jemaah haji yang melakukan haji secara tamattu akan berniat ihram haji di bangunan penginapan di Makkah pada 8 Zulhijjah, yakni hari Tarwiyah, sebelum bertolak ke bumi Arafah. Manakala bagi jemaah haji yang melakukan haji ifrad atau qiran, mereka tidak perlu lagi berniat haji ketika hendak bertolak ke Arafah, memadai dengan niat ihram yang telah dilakukan semasa mereka berada di Bir Ali atau di Qarnul Manazil tempoh hari. Pastikan jemaah telah memakai pakaian ihram sebelum berniat, dan setelah berniat, mereka wajib menjauhi segala larangan-larangan ihram sehingga selesai kerja-kerja umrah maupun haji. Perlu diingatkan, pakaian ihram bagi lelaki secara ittiba', yakni menampakkan bahu sebelah kanan, hanya sunat dipakai semasa tawaf yang diiringi dengan sa'i sahaja dan semasa sa'i itu. Tidak disunatkan berittiba' semasa berada di lokasi lain seperti stesen berlepas dan sebagainya. Begitu juga ketika solat, elakkan dari berittiba'. Manakala bagi jemaah wanita pula, tiada pakaian ihram yang bersifat khusus bagi mereka, memadai dengan pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Justru, elak dari bersolek tanpa keperluan bagi mengelakkan fitnah dan riak. Pilih pakaian dan kain telekung yang bersesuaian agar tidak menampakkan aurat dan bentuk tubuh. Selain itu, disyorkan kepada mereka memakai stoking tebal dan panjang supaya tidak menampakkan aurat di bahagian kaki. Begitu juga memakai sarung lengan agar tidak mendedahkan aurat di bahagian tangan mereka.
Rukun haji yang kedua iaitu wukuf di bumi Arafah. Apakah itu wukuf? Wukuf bermaksud berada di Arafah walau seketika dalam sebarang keadaan seperti duduk, berbaring atau tidur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-Hajju Arafah, yang bermaksud haji itu Arafah. Ini bermakna bahawa sesungguhnya wukuf di Arafah merupakan tiang haji dan rukun yang terpenting. Justru, barang siapa yang tidak melaksanakan wukuf, maka tiada haji baginya. Waktu wukuf di Arafah, ianya bermula daripada gelincir matahari, yakni maksud waktu zuhur 9 Zulhijjah, sehingga seketika sebelum terbit fajar, masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Manakala waktu paling afdal berwukuf ialah berwukuf sebahagian daripada siang Zulhijjah, yakni bermula pada waktu zuhur, dan sebahagian daripada malam 10 Zulhijjah. Ianya dinyatakan dalam hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, falam yazal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam waqifan hatta gharabatis syams, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berterusan berwukuf sehinggalah terbenamnya matahari. Syarat sah wukuf. Terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi bagi memastikan kesahihan wukuf. Jemaah telah berniat ihram haji dalam keadaan seseorang yang layak menunaikan ibadah, yakni tidak gila, pengsan, mabuk dan hilang akal sepanjang masa wukuf. Berada di bumi Arafah walau seketika dalam waktu wukuf. Antara amalan sunat ketika berwukuf ialah bertalbiyah, mendirikan solat berjemaah, sentiasa berada dalam wudu, menghadap ke arah kiblat, berdoa, berselawat, beristighfar dan berzikir, dan akhirnya membaca Al-Quran. Apa yang penting, jemaah hendaklah memberikan tumpuan sepenuh hati semasa mengerjakan ibadah ini. Rukun haji yang ketiga, tawaf. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula dari sudut Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Lafaz niat tawaf, sahaja aku mengerjakan tawaf haji kerana Allah Ta'ala. Hukum berniat untuk tawaf rukun, haji maupun umrah hanyalah sunat. Begitu juga dengan tawaf kudum bagi yang melakukan haji ifrad atau haji kiran. Keadaan jemaah haji semasa mengerjakan tawaf haji. Pertama, berpakaian ihram bagi yang belum bertahallul awal. Kedua, berpakaian biasa bagi yang telah bertahallul awal. Manakala masuk waktu tawaf haji selepas separuh malam 10 Zulhijjah.
Syarat-syarat sah tawaf ada 8 semuanya. Pertama, menutup aurat bagi lelaki antara pusat hingga lutut, namun mereka hendaklah juga menutup anggota bahagian atas sebagai menjaga adab. Bagi wanita, seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan hadapan dan juga belakang. Syarat yang kedua, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dengan maksud lain, tidak sah tawaf wanita yang dalam haid atau nifas dan jemaah yang telah terbatal wuduknya. Terdapat satu isu berbangkit, iaitu wuduk semasa di tanah suci. Seperti yang kita sedia maklum, hukum asal dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa persentuhan tanpa lapik antara lelaki dengan perempuan yang halal dinikahi membatalkan wuduk. Namun begitu, terdapat kesukaran untuk berpegang dengan pendapat ini dalam suasana yang penuh sesak di tanah suci. Oleh itu, Resolusi Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan pada tahun 2006 menetapkan boleh beralih dari pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur kepada pendapat marjuh, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan antara lelaki dan perempuan tanpa syahwat sekiranya wujud kesukaran atau kesulitan seperti kesesakan tempat tawaf dan lainnya. Pendapat ini turut diguna pakai ketika bermula dari keluar bangunan penginapan seterusnya hingga ke dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dan ketika berada dalam keadaan masyakkah seperti menaiki pesawat atau bas sepanjang tempoh mengerjakan haji atau umrah sahaja. Pandangan ini sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya selagi wuduk tidak terbatal mengikut mazhab Syafi'i, contohnya seperti keluar angin daripada kubul atau dubur. Syarat ketiga, suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Oleh itu, jemaah haji hendaklah berhati-hati dengan najis yang terdapat di selipar yang dibawa bersama semasa tawaf. Keempat, bermula dan berakhir pada sudut Hajarul Aswad dan sunat berniat bagi tawaf rukun. Syarat yang kelima pula menjadikan Baitullahil Haram di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Syarat keenam dilakukan dalam Masjidil Haram di luar Hijr Ismail dan Syazarwan. Syarat yang ketujuh mengekalkan niat tawaf, dan akhirnya iaitu syarat yang ke-8 cukup 7 pusingan dengan yakin. Adapun antara sunat-sunat ketika tawaf. Pertama, berjalan kaki bagi yang berkemampuan. Memakai ihram secara ittiba' bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Ketiga, mengucup Hajarul Aswad pada permulaan tawaf. Keempat, melakukan ramal iaitu berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i, yakni bagi lelaki. Yang kelima, istilam atau isyarat ke arah Hajarul Aswad sambil mengucup tapak tangan. Seterusnya, memberi isyarat ke arah Rukun Yamani sambil bertakbir tanpa perlu mengucup tangan.
Keenam, mualat, yakni berturut-turut 7 pusingan. Ketujuh, tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Kelapan, membaca Al-Quran, zikir dan berdoa. Seterusnya, mendirikan solat sunat tawaf setelah selesai sempurna daripada mengerjakan tawaf tersebut. Jenis-jenis tawaf. Pertama, tawaf kudum. Kedua, tawaf rukun, iaitu tawaf haji yang dinamakan juga tawaf ifadah, dan tawaf umrah. Ketiga, tawaf tahiyatul bait. Keempat, tawaf sunan. Kelima, tawaf nazar. Keenam, tawaf tahallul. Dan yang terakhir, tawaf wada. Perlu diingatkan bahawa jemaah wajib berniat pada tawaf-tawaf yang berikut. Pertama, tawaf tahiyatul bait. Kedua, tawaf sunan. Ketiga, tawaf nazar. Keempat, tawaf wada. Kelima, tawaf kudum, andainya ia terpisah daripada ihram haji. Keenam, tawaf tahallul. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Sirajuddin, siswa Diputra bin Muhammad Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.